Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so hari ini kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. Perkara pertama yang kita perlu ketahui, okey, sebagai langkah keselamatan di dalam makmal ialah peralatan-peralatan untuk perlindungan diri. Okey, ini adalah di antara peralatan perlindungan diri yang terdapat di dalam makmal. Okey, kenapa kita perlukan peralatan perlindungan diri? Okey, ini untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya yang mungkin berlaku semasa aktiviti di dalam sesebuah makmal. Okey, mari kita lihat apakah peralatan perlindungan diri dan juga fungsi-fungsinya. Okey, yang pertama, ni kamu pernah tengok kan, goggle. Okey, apa fungsi goggle? Goggle berfungsi untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan juga logam reaktif. Manakala topeng muka pula digunakan untuk melindungi hidung, okey, serta mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit ataupun yang meruap dan juga seperti debu. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan ini biasanya diperbuat daripada getah untuk melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya dan menghakis seperti asid ataupun alkali. Okey, seterusnya baju makmal. Baju makmal adalah lapisan keselamatan. Okey, dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Selain melindungi badan daripada terkena bahan kimia yang berbahaya, ia juga boleh memudahkan dibuka sekiranya berlaku kemalangan, tumpahan. Jadi kita boleh terus buka sahaja baju makmal. Jadi dia juga melindungi kerosakan pada pakaian. Yang seterusnya ialah kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Memadai jika kamu pakai kasut sekolah, okey, semasa di dalam makmal. Kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam makmal untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia atau jika berlaku sebarang pecahan kepada radas makmal, jadi kita tak terkena bahagian kaki tidak terkena serpihan kaca. Okey, antara peralatan lain yang juga boleh melindungi diri pengguna ataupun murid di dalam makmal ialah peralatan seperti ini. Okey, antaranya ialah penyiram kecemasan, pembilas mata, kebuk wasap dan kabinet aliran lamina. Okey, yang ini apa ni? Yang ditunjukkan di sini. Di sini ialah kabinet aliran lamina. Okey, so apa fungsi kabinet aliran lamina? Kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi ataupun berlakunya pendedahan, okey, semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Maksudnya bila kita nak kulturkan tisu atau bakteria, jadi tak ada berlakunya pendedahan kultur tersebut ataupun orang yang mengendalikannya kepada bahan kultur ataupun bahan-bahan lain yang boleh menyebabkan kerosakan kepada kultur tisu tersebut ataupun yang kita sedang jalankan. Okey, kebuk wasap, fume chamber. Kebuk wasap pula digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap
ataupun mudah terbakar, ataupun beracun dan mengkakis, juga berbau. Okey. Kamu tengok simbol ni, masih ingat lagi tak simbol ni ialah untuk simbol bahan-bahan yang apa? Bahan-bahan yang macam mana? Recall balik. Okey. Yang ini ialah untuk simbol bahan-bahan yang mengkakis, seperti apa? Asid dan alkali. Yang ini untuk bahan-bahan beracun. Okey. Yang ini adalah penyiram kecemasan. Digunakan untuk membersih dan membilas bahagian badan atau pakaian jika terkena bahan kimia yang berbahaya dengan segera. Okey, tengok ini bahagian ini ini untuk macam bertindak seperti shower. Okey, dengan air yang banyak, jadi boleh bilas bahagian tumpahan dengan cepat dengan air yang banyak. Manakala di bahagian bawah ini pula ialah dipanggil pembilas mata. Okey, so bila dia seperti bentuknya seperti singki lah. Okey, yang ini gambarnya, kegunaan pembilas mata. Digunakan untuk membilas mata atau mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, bahagian kedua, 1.2, pembuangan bahan sisa. Sudah pasti di dalam makmal ada sisa-sisa buangan. So, sisa-sisa buangan dari makmal kita tak boleh buang begitu sahaja. Ada kaedah-kaedahnya yang kita perlu ikuti supaya sisa-sisa itu dilupuskan dengan selamat. Okey, bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis sisa dari makmal lah. Iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan juga bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah cecair dalam bentuk cecair atau larutan yang berkepekatan rendah. Okey, maksudnya bila kita buang ke dalam sinki dia tidak berbahaya seperti cair yang berada dalam keadaan neutral ataupun berasid tetapi asid lemah, dan juga boleh juga alkali yang lemah. Maksudnya kalau termasuk dalam saliran dia tidak akan memudaratkan. Okey, tak akan mencemarkan aliran air tersebut. Yang seterusnya yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, perlu diuruskan dengan cara yang lain, ialah sisa pepejal. Okey, bayangkan kalau kamu buang sisa pepejal masuk ke dalam sinki, dia akan menyumbatkan sinki. Dan juga bahan yang mempunyai nilai pH kurang dari 5 dan juga lebih daripada 9. Apa maksud pH kurang dari 5 dan lebih dari 9? Okey, pH kurang dari 5 maksudnya asid yang pekat, asid pekat. Okey, jadi tadi kita bincang yang boleh buang dalam sinki ialah asid lemah. Yang ini asid yang berkepekatan tinggi. Maksudnya dia ciri-ciri menghakisnya lebih kuat. Okey, strong acid. Manakala pH yang lebih daripada 9 adalah alkali yang kuat. Alkali kuat tak boleh kita lupuskan dengan masukkannya ke dalam sinki. Perlu diuruskan dengan cara yang lain. Juga sebatian pelarut organik. Sebatian pelarut organik juga kita tak boleh lupuskan ke dalam sinki. Masih ingat lagi tak apa itu pelarut organik? Cuba recall balik, apakah pelarut-pelarut organik? Okey, so ini antaranya yang kita tak boleh buang terus ke dalam sinki. Okey, bahan kimia iaitu yang asid, grease, cat minyak, hidrogen peroksida, ini bahan-bahan yang tak boleh buang ke dalam sinki. Okey, asid ni ialah asid yang kuat, tak boleh. Grease, cat minyak, ini semua akan menyebabkan
yang akan menyumbat, menyumbatkan blockage ke dalam sistem saliran paip. Manakala hidrogen peroksida ni pula dia adalah logam reaktif. Jadi bahaya kalau kita buang terus ke dalam sinki. Dan juga bahan-bahan yang toksik atau sisa toksik. Logam berat. Juga sisa organik seperti bangkai haiwan, mikrob ataupun mikroorganisma yang mungkin boleh menyebabkan penyakit dan sebagainya. Antara lain, yang lain lagi yang kita tak boleh buang ke dalam sinki adalah bahan buangan radioaktif. Kamu dah belajar di tingkatan 3 apakah contoh-contoh bahan buangan radioaktif dan juga apakah kesannya kepada alam sekitar jika kita terus buang dia ke dalam sinki. Dan juga bahan yang meruap boleh mengeluarkan asap ataupun gas jika terdedah kepada udara, dan gas yang dikeluarkan itu mungkin berbahaya. Bahan reaktif maksudnya bahan yang senang bertindak balas jika terdedah kepada udara ataupun air. Ciri-ciri yang ada di dalam persekitaran. So tak boleh buang terus ke dalam sinki. Macam mana caranya ataupun kita panggil prosedur operasi standard ataupun yang sekarang kita selalu sebut SOP. So apakah SOP untuk pelupusan bahan sisa biologi? Apakah yang dimaksudkan POS? Ini bahasa Malaysia lah, dalam bahasa Melayunya prosedur operasi standard operasi. Kalau bahasa Inggerisnya SOP. Macam mana kita nak lupuskan SOP yang betul? Dia sebenarnya ialah prosedur yang digunakan untuk tujuan menguruskan pelupusan sisa biologi di dalam makmal. Ini sisa biologi lah. Sisa makmal pun samalah. Maksudnya dari dalam makmal. Kategori bahan sisa ini boleh dikategorikan kepada 4 kategori, iaitu kategori A, kategori B, kategori C dan juga kategori D. Jenis dalam bahagian A ialah peralatan yang tajam. Contoh, picagari, jarum, skalpel. Yang skalpel ni yang biasa kita gunakan untuk pembedahan lah, yang pisau kecil tu. Secaranya ialah kita mesti masukkan ke dalam bekas khas, bekas untuk sisa, khas untuk menyimpan sisa tajam. Yang bahan-bahan ini tadilah, alatan ini tadi. Tidak perlu dimasukkan di dalam autoclave. Apa maksud autoclave? Autoclave ni ialah proses di mana kita sterilkan dia dahulu. Sterile dahulu. Jadi tak perlu disteril. Bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Kategori B pula ialah pepejal yang tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu ataupun medium kultur. Cara-caranya macam mana nak uruskan? SOP-nya ialah bungkus bahan-bahan tersebut di dalam beg plastik bio berbahaya. Beg plastik khas, beg plastik bio bahaya. Maksudnya di luar tu dah ada tanda atau simbol bio bahaya. Mesti di autoclave, mesti disterilkan dahulu dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. So kenapa kena autoclave? Kita nak supaya jika ada masih sisa-sisa itu tidak akan menyebabkan tidak mendatangkan bahaya bila dia dilupuskan. Kategori C ialah bangkai ataupun organ daripada makmal. Contohnya kamu buat uji kaji nak tengok macam mana bahagian-bahagian atau struktur jantung. Buat pembedahan kepada jantung
lembu contohnya. Okey, so bangkai ataupun organ tersebut perlu dibuang sebelum sebelum dibuang. Kita perlu menjalankan SOP yang sepatutnya, iaitu perlu dibalut di dalam bahan penyerap seperti kertas tisu, sebab biasanya bahan-bahan ini dia akan ada cecair yang mengalir keluar, jadi kena ada bahan penyerap macam tisu di dalam bungkusan tersebut. Perlu dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Tak boleh letak dekat tepi meja je, sebab bahan-bahan ini akan membusuk bila berlaku pereputan. Okey. Dan kategori terakhir ialah kategori D. Okey, so kategori D ialah jenis bahan berbentuk cecair, contohnya darah, serum, okey, dari makmal. Jadi kita perlu nyah kontaminasi secara autoclave, mesti di autoclave dahulu, kemudian barulah dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. Okey. So, yang mana yang perlu di autoclave? Kategori B dan juga kategori D. Okey, manakala kategori A dan kategori C tak perlu di autoclave. Okey, so ini contoh-contohlah. Kategori A ialah peralatan yang tajam. Okey, peralatan yang tajam. Contoh picagari, ini picagari, jarum, okey, jarum, ini picagari dan ini scalpel. Okey, kategori B pepeja yang tidak tajam, okey, seperti sarung tangan, sarung tangan, tisu dan medium kultur. Okey. Okey, kategori C ialah bangkai ataupun organ. Contoh ni tikus makmal ini perlu dilupuskan dengan cara yang betul, dan juga katak ini, setelah pembedahan habis dilakukan perlu ikut SOP, tak boleh buang macam tu sahaja. Okey, kategori D ialah cecair, seperti darah, okey, dan juga serum. Okey, rajah di sini menunjukkan carta alih prosedur operasi standard ataupun SOP untuk pelupusan bahan sisa biologi. Okey, so langkah pertama, lakukan pengasingan. Ingat kembali ada berapa kategori? Ada 4 kategori, iaitu A, B dan C. Okey, so uruskan mengikut kategori. Okey, contohnya A boleh disimpan sementara di tempat yang selamat. Kategori B mesti di autoclave. Suhunya ialah 121 darjah Celsius, okey, selama 20 minit. Dan kategori C perlu dibungkus dengan cermat, disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Setelah itu, sisa yang telah dinyah kontaminasi mesti dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Sisa telah dibungkus, dilabel dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya disimpan sementara waktu dalam keadaan selamat dan terkawal dan disejukkan sebelum pelumpusan berpusat dijalankan. Okey, so ini plastik biobahaya. Okey, plastik. Dan ini ialah tong biobahaya. Okey, jika terjadinya kemalangan di dalam makmal, okey, langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil, okey, juga ada. Okey, kita tak boleh sembarangan.
Okey. So kembalangan di dalam makmal boleh berlaku kenapa? Kerana disebabkan oleh kecuaian, kelalaian ataupun kejadian yang tidak di luar jangkaan, ataupun kurang kemahiran dan juga pengetahuan semasa menjalankan eksperimen sains di dalam makmal. Oleh sebab itu, bila kamu nak lakukan sebarang eksperimen, pastikan dah baca prosedur, sudah dibincangkan dengan guru. Okey, jika ada tak faham, tanya guru, pastikan betul-betul clear, barulah boleh jalankan eksperimen. Kenapa? Ini untuk elakkan kemalangan daripada berlaku. Okey, ini antara jenis-jenis kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal. Okey, iaitu terkena serpihan kaca. Contoh adanya berlaku pecahan kepada radas makmal, so serpihan kaca itu terkena. Okey, yang ini terkena asid atau alkali pekat. Okey, tak berhati-hati semasa mengendalikan asid atau alkali pekat ini boleh mengakibatkan kecederaan, sebab asid dan alkali pekat ini dia menghakis. Kebakaran kecil juga mungkin boleh berlaku sebab kadang-kadang di dalam makmal kita boleh kita gunakan penunung Bunsen, ataupun terkena serpihan hasil dari tindak balas logam reaktif. Termometer pecah. Ya, ini biasa berlaku sebab pelajar suka main-main dengan termometer, dan termometer pula kebiasaannya batangnya ini diperbuat daripada kaca. Okey, dan juga agak nipis. Ataupun kebocoran gas ataupun renjatan elektrik juga mungkin boleh berlaku di dalam makmal. Okey, jika situasi begini berlaku, semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah jenis bahan kimia ke atas meja. Apakah yang perlu anda lakukan? Okey, yang pertama sekali, segera laporkan kepada guru atau pembantu makmal. Jadikan kawasan tumpahan tersebut sebagai kawasan larangan. Macam mana? Nak letak tip dekat semua ke bahagian? Bukan, maksudnya kena bagi tahulah kawan rakan-rakan yang lain atau kawan-kawan jauhi kawasan tersebut. Okey, sekat tumpahan tersebut daripada merebak dengan menggunakan pasir atau membentuk sempadan. Okey, dah ada tempat tumpahan tu, kita tak nak tumpahan ni mengalir ke seluruh bahagian meja. Biar kawasan yang kecil sahaja. Kalau boleh, segera lakukan ini Dan kaut tumpahan bahan kimia, buang dengan selamat. Yang ini kalau boleh biarlah pembantu makmal yang uruskan, guru atau pembantu makmal. Cukup kamu segera bagi tahu guru dan pembantu makmal dan jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan dan sekat tumpahan daripada merebak. Langkah yang kedua seterusnya ni, kalau ada orang yang lebih dewasa, ada guru dan juga pembantu makmal, biar mereka yang uruskan. Okey, macam mana pula kalau situasi ini berlaku? Termometer yang jatuh dan pecah akibatkan tumpuan merkuri, sebab dalam termometer ada merkuri. Tahukah anda merkuri itu sangat berbahaya? Okey, keracunan merkuri boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlakunya peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Okey, sebab merkuri ni boleh meresap melalui kulit masuk ke dalam salur darah. Merkuri boleh menyerang sistem saraf dan juga sistem saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Okey, so dia masuk boleh meresap melalui kulit dan pergi ke bahagian-bahagian ini, sistem saraf, saluran pencernaan dan juga pembiakan dan juga ginjal. Oleh itu, cara mengendalikan merkuri dengan selamat sangat-sangat perlu dititik beratkan. Jangan kamu ingat termometer pecah, nampak merkuri atas meja, nak sentuh-sentuh, nak pegang-pegang
pastikan terus beritahu guru dan pembantu makmal dengan segera. Jadikan kawasan tersebut kawasan larangan. Bagi tahu kawan jangan pergi tempat tu sebab ada berlaku tumpahan merkuri ataupun termometer pecah. Okey, dan langkah seterusnya ini pembantu makmal ataupun guru akan uruskan tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan dan perlu hubungi jabatan bomba. Langkah seterusnya tak boleh buat sendiri sebab merkuri sangat berbahaya. Jabatan bomba yang akan uruskan seterusnya. Okey, so nampak tak betapa bahayanya. Okey, bila berlaku pecahan kepada termometer. Ni bukan main-main ya. Okey, 1.3 pemadam kebakaran. Okey. So tadi kita dah bincang antara kemalangan yang boleh berlaku adalah kebakaran. Okey, di dalam makmal. So macam mana nak padamkan kebakaran di dalam makmal. So sebelum tu kita kena tahu dulu jenis-jenis pemadam kebakaran. Ada berapa jenis? Okey, so alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadam kebakaran. Ada 4 jenis yang biasa digunakan dan juga bergantung kepada jenis alat pemadam kebakaran ini juga bergantung kepada kebakaran. Okey, kebakaran pula boleh dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Okey, jenis-jenis alat pemadam kebakaran atau pemadam api ada 4 iaitu air, buih, karbon dioksida dan juga serbuk kering. Okey, air, pemadam api jenis air dia di labelnya berwarna merah. Okey, digunakan untuk memadam kebakaran yang melibatkan pepejah seperti kain, kertas dan kayu. Kebakaran biasalah. Okey, manakala pemadam api jenis buih, labelnya berwarna krim ni, warna krim warna kuning cair, warna krim. Dia guna untuk memadam kebakaran yang melibatkan pepejah seperti kayu, kertas, cecair dan gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Dan yang warna label hitam ini adalah pemadam api jenis karbon dioksida. Dia boleh memadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap. Dan yang terakhir pemadam api serbuk kering. Labelnya berwarna biru. Okey, memadam semua jenis kebakaran. Jadi kalau kamu ambil yang pemadam api label biru ni, senanglah sebab dia universal, boleh untuk semua jenis kebakaran. Kalau yang berlabel merah, krim dan juga hitam ni kena tengok punca kebakaran tu dari apa. Okey, jenis kebakaran A. Okey, jenis kebakaran A, jenis kebakaran kelas A yang tadi terdiri daripada bahan apinya ialah kayu, kertas, kain yang senang terbakar. Jadi kita boleh guna pemadam api jenis dari air, buih dan juga serbuk kering. Kebakaran kelas B iaitu puncanya daripada cecair seperti petrol, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Boleh gunakan buih, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas C yang melibatkan gas dan juga oksigen, perlu gunakan serbuk kering dan karbon dioksida. Air tak boleh. Kelas D, kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, logam berat. Jadi ini semua kena serbuk kering sahaja, yang lain tak sesuai. Kelas E, peralatan elektrik, serbuk kering dengan karbon dioksida sahaja. Apa akan berlaku kalau kamu gunakan pemadam api jenis air? Renjatan elektrik boleh berlaku. Kelas F, ini melibatkan lemak dan minyak masak, sesuai digunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Ini contoh-contoh kebakaran kelas A.
melibatkan punca kebakarannya daripada kayu, kertas, sebarang bahan yang mudah terbakar kecuali logam. Okey. Jenis kelas B daripada petrol, diesel yang melibatkan cair yang mudah terbakar. Kelas C melibatkan gas seperti oksigen, LPG, LNG, gas-gas ni. Kelas D pula melibatkan logam. Okey, seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan lain-lain. Dan kelas E yang terakhir ini melibatkan elektrik, puncanya daripada elektrik. Ada lagi kebakaran jenis F, kelas F daripada minyak masak dan juga lemak. Ini biasa berlaku di dapur. Okey, kita recall balik pemadam api. Ada pemadam api ABC. Pemadam api ABC ni ialah untuk pemadam api untuk semua jenis kebakaran kecuali disebabkan oleh logam dan gas. Pemadam api jenis ini tidak berbahaya kepada manusia dan juga haiwan. Ia juga tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara. Okey, maksudnya kena selenggara ataupun cek sekurang-kurangnya sekali setahun sahaja. Kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak semula. Yang ini selimut kebakaran. Ada di dalam makmal. Kamu pastikan bila masuk ke dalam makmal, pastikan di mana kedudukan alatan tersebut, iaitu pemadam api, selimut kebakaran. Selimut kebakaran ni dia bukan macam selimut biasa. Dia diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Jadi dia mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Jadi tak semestinya digunakan untuk orang saja selamatkan diri daripada kebakaran. Dia boleh digunakan untuk memadamkan api yang kecil. Tapi kalau api dah marak besar, barulah digunakan untuk melindungi badan. Okey. So memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okey, ini langkah-langkah menggunakan alat pemadam api. Yang pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam api. Pastikan alat pemadam itu ditegakkan dalam keadaan tegak, tak boleh baring dan sebagainya. Halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Okey, pangkal maksudnya bahagian bawah di mana punca api, bukannya bahagian atas api. Pastikan anda berada tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat daripada api, lebih kurang 2 hingga 2.5 meter daripada api. Tekan pemicit alat pemadam api, tekan pemicit. Ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncung ke kiri dan kanan, sisi, dari sisi ke sisi. Tak boleh straight saja. Halakan dan gerakkan kiri dan kanan. Okey. Tengok halakan itu ke arah punca api, bukan bahagian atas api. Okey, ini adalah senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Apa yang perlu ada okey untuk dalam makmal, keselamatan dalam makmal. Okey, perlunya ada alat pengesan asap. Pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta telah terlatih
berlatih menggunakannya. Okay, kamu kena pastikan kalau di dalam bilik darjah ke mana haluan, mana laluannya kamu perlu lalu untuk menyelamatkan diri bila berlaku kecemasan seperti kebakaran. Kalau di dalam makmal macam mana laluannya, kalau di dewan macam mana laluannya dan seterusnya. Itu sebabnya di sekolah biasanya dilakukan fire drill ataupun latihan kebakaran ini. Gunakan mentor yang sepadan dengan watt lampu supaya tidak berlaku lita pintas, dan juga kerosakan kepada peralatan elektrik untuk mengelakkan berlakunya kemalangan atau kebakaran diakibatkan oleh peralatan elektrik. Perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, perabur dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Okey, so contohnya kita charge telefon, ada hasilkan haba kan, jangan letak dekat bahan yang mudah terbakar. Sama juga dengan ini, alat elektrik ke oven ke, okey, yang menghasilkan haba, pastikan dijauhkan daripada sumber yang mudah terbakar. Elakkan mengecas peralatan elektrik di atas katil atau tanpa pengawasan. Biasanya orang yang biasa dilakukan ialah letak cas telefon bila nak tidur. Okey, lepas tu bangun esok harap-harap dah penuh lah. Tak boleh macam tu sebab lita pintas mungkin boleh berlaku kebakaran diakibatkan kerosakan peralatan elektrik juga boleh berlaku. Jadi elakkan. Periksa pendawaian elektrik dari masa ke masa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat lita pintas. Wiring kena selalu check. Yang ini juga tak digalakkan. Banyak sangat extension, banyak sangat plug dekat satu-satu tempat. Elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Macam tadilah, extensionnya banyak. Okey, soketnya satu. Letakkan mancis dan pemeti api di tempat yang tinggi supaya kanak-kanak ni tak dicapai oleh kanak-kanak. Ada yang nakal. Bukan nakal, dia nak tahu. Jadi nak cuba. Jadi pastikan bahan-bahan ini diletakkan di tempat yang tinggi dan selamat dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar juga perlu disimpan di tempat yang jauh dan selamat daripada punca api serta tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Disyorkan untuk letakkan satu unit alat pemadam api jenis serbuk kering ataupun ABC di rumah. Okey, sebab kedua-dua jenis alat pemadam kebakaran ini boleh memadamkan hampir semua jenis kebakaran. Okay, menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Biasanya pihak sekolah akan menjalankan audit lah. Okay, maksudnya nak periksa, pastikan alat pemadam api itu masih boleh digunakan, masih tekanan yang sesuai dan sebagainya. Ini dijalankan oleh pihak yang bertauliah. Okay, itu sahaja untuk bab 1. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum.